Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa nusallimu ala zannabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati al-fadil yang berhormat Ustaz Fadli, sahabat saya Ustaz Turmizi, seluruh jatang kuasa madrasah, tahfiz, pimpinan PAS, hadirin hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi peluang diberi pada saya ini, saya insya-Allah setiap bulan akan cuba bentangkan sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Qadir Zaljan. Beliau dah meninggal lebih kurang saya ingat 2 tahun yang lepas. Buku yang bertajuk Usul Dakwah. Dah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, dasar-dasar dakwah. Jadi kita biasa diujarkan dengan usul fiqh, usul tauhid. Jadi saya rasa ramai di antara kita yang tak berapa memahami berkaitan dengan usul dakwah, dasar-dasar dakwah, perkara-perkara asas berkaitan dengan bidang dakwah. Tuan sekalian, kita dengar tadi yang berhormat Ustaz Fadli bagi terang pada kita bagaimana dalam masa yang singkat kita dapat menyelesaikan banyak masalah. InsyaAllah kalau makna kita kata diberi peluang oleh Allah Ta'ala dan jangka masa yang panjang, kita berintizam, sungguh-sungguh kita nak lihat tertegaknya sebuah daulat Islamnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Asas-asas telah pun, kita ni bukanlah parti yang terpencil sekarang ni. Sebuah parti yang dikatakan dominan, yang telah dikenali oleh masyarakat dan rakyat. Kalau boleh, kita nak perkasakan PAS. Biar ramai lagi orang kenal PAS. Dan menyokong PAS. Hingga pertama akhirnya kita nak tegakkan pemerintahan Islam di negara kita dan di negeri kita, insyaAllah. Jadi, sebuah negara demokrasi, tuan-tuan, sudah tentulah yang paling penting pengundi. Kalau ramai orang undi kita menanglah. Bolehlah kita tegakkan hukum Islam. Nak tarik pengundi ni, kita, tuan-tuan sekalian, kita kena faham, kita tak boleh tarik orang dengan isu-isu semasa saja. Isu semasa ni bila habis isu tu, dia habislah. Kita nak tarik orang tu macam kita hari ni. Macam mana kita ditarik? Sehingga kita istiqamah dengan perjuangan ini. Kita menghadapi pasang surut, tribulasi, hujan, macam-macam. Tapi kita tetap istiqamah. Kerana kita faham Islam. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kerja-kerja dakwah ni cukup penting. Banyak orang anggap kerja dakwah ni serah kat ustaz. Serah dekat penceramah-penceramah. Sedangkan tenaga kita ramai. Kalau 1 juta ahli PAS, kalau semua buat kerja dakwah, setahun tarik seorang juga. Mana kita 1 juta, masuk tahun kedua, kita ada 2 juta. 2 juta ni tarik seorang cukup setahun. Takkan seorang setahun tak boleh tarik. Kahwin pun boleh seorang setahun 3 orang. Takkan nak tarik seorang, tak boleh. Yalah. Jadi, makna kita betul-betul rancang, tuan sekalian. Kita bersiapkan ahli-ahli dengan ilmu dakwah. Bagaimana kaedah dakwah? Pendekatan yang macam mana? Kadang-kadang kita nak berdakwah, tapi approach tu, pendekatan tu, uslub tu kita tak faham. Macam kita buka kunci rumah, tuan. Rumah, pintu rumah kita. Nak buka pintu rumah ni bukan payah. Tapi kena kunci dia. Kalau tak betul kunci, memang mampu tak boleh buka. Nak buka pintu hati manusia. Ni kita kena ada ilmu. Tuan-tuan sekalian, kata orang, tebang rumput dengan sabit. Tebang balak dengan beliung. Baru betul. Kalau kita bawa beliung kapak, orang nak kata nak pergi mana oi?
Aku nak pergi tebang rumput. Orang gelak lah. Mana pergi tebang rumput dengan kapak? Hang bawa sabit, nak pergi tebang balak. Mana yuk? Tebang balak. Lagi orang gelak. Jadi kena tempat dia. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian memanglah. Dia peringkat akhirnya Allah Ta'ala lah. Allah yang membuka pintu hati manusia. Tapi kita kena kaedah dan cara dia. Di sinilah saya cuba bentangkan buku ni. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita semua menjadi pendakwah. Usaha untuk berdakwah, untuk menarik manusia. Tambah sekarang ni dia ada pula media terkini kan. Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook. Kita boleh guna media-media ni untuk menarik orang kepada jalan Allah. Orang faham Islam, dia tak akan pilih lain. Dia akan cari pas. Sebab kita bawa Islam. Yang nak sokong kita, nak dokong kita, orang yang faham Islam. Jadi macam mana kita nak tarik orang supaya memahami Islam, dan kemuncaknya akan bersama-sama kita dalam melayari perjuangan Islam ni insya-Allah. Inilah lebih kurang tuan-tuan asas-asas penting, sebab-sebab penting kenapa saya pilih buku ni insya-Allah. Saya ingat dah diedarkan setiap orang ada sekepi kertas. Itu muka surat pertama lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh cari buku ni di kedai-kedai buku. Tajuknya Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Pengarangnya Dr. Abdul Karim Zaidan, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Di kedai buku insya-Allah ada. Saya ingat pihak penganjur pun, pihak sekolah ni pun boleh beli dalam kuantiti yang banyak dan edarkan kepada hadirin yang begini ramai insya-Allah. Jadi kita teruslah kepada kertas ni insya-Allah. Pendahuluan dan sistematika perbahasan. Yang mukadimah ni dia nak terangkan secara ringkas apakah yang nak dibahaskan dalam buku ini. Untuk tuan-tuan, buku ni ada 2 jilid. Dua jilid. Jadi saya pun tak tahulah kita bila boleh habis. Kan? Tapi bahasanya mudah faham. Jadi boleh kita baca sendiri di rumah. Saya cuma hurai lebih kurang gitulah insya-Allah. Pendahuluan. Yang dimaksudkan dengan dakwah ialah panggilan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Yang dimaksudkan dakwah ni tuan-tuan, iaitu menyeru manusia ke jalan Allah. Apa jalan Allah? Jalan Allah Islam lah tuan-tuan. Jalan Allah tu maknanya Islam lah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhan dia, hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi jalan Allah untuk sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ma'rifatullah, untuk bertemu Allah di akhirat besok, maka dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan itu tuan-tuan sekalian, berpandukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, "Qul hazihi sabili." Kata oleh Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allahi ala basiratin. Yakni aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin. Di atas basirah, pandangan mata hati. Aku seru kamu kepada jalan Allah. Kepada Allah Ta'ala. Iaitu dengan hujah-hujah. Dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Cara-cara yang tertentu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang ikut aku, kata Nabi. Allah bagi tahu Nabi, wahai Muhammad, bagi tahu dekat manusia, ni jalan aku. Apa jalan Nabi? Apa sunnah Nabi yang terbesar? Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku menyeru manusia kepada Allah dengan basirah. Dengan hujah-hujah yang jelas. Pendekatan yang betul.
Mengajak manusia kepada Allah dengan hujah-hujah. Pendekatan dengan fakta-fakta yang jelas. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang ikut aku. Kalau kita mengaku kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku umat Nabi Muhammad, kena ikut cara Nabi. Apa cara Nabi? Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku suruh manusia ke jalan Allah dengan hujah-hujah, dengan fakta-fakta. Banyak orang anggap bila sebut sunnah Nabi, jubah saja, serban saja. Tak. Semua Nabi-Nabi, tuan-tuan. Sunnah terbesar para Rasul alaihi wasallam, kerja-kerja dakwah. Kerja-kerja mengajak manusia di jalan Allah. Tuan-tuan buka surah Al-A'raf. Nabi Nuh ke? Nabi Saleh ke? Semua Nabi-Nabi. Semua menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak manusia menyembah Allah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang ikut aku. Kalau kita mengaku kita pengikut Nabi, umat Nabi, kena buat kerja-kerja dakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Cuma kita tahu ni tanggungjawab kita untuk berdakwah. Tetapi tuan-tuan sekalian, bagaimana kaedahnya? Apa persiapan yang perlu ada pada kita? Apa sifat yang ada perlu ada pada pendakwah? Kita ni, kalau kita sebagai pendakwah, kita macam doktor. Doktor bila dia nak berubat, dia kena tanya apa sakit, dia kena tahu apa sakit, penyakit orang yang sakit ni. Supaya ubat yang dibagi itu sesuai dengan sakit. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi belah sik, belah baling, tempat orang susah. Kita pergi ceramah sana, ajak dia bersedekah, berderma. Sedekah apa? Dia nak makan pun tak ada. Kalau hampir Shah Alam, tempat orang kaya, ceramah lah pasal derma. Hampir ke baling sik, belah padang terap tu, ajak dia pasal bak. Tu baru betul. Kalau hampir ajak dia pada derma apa aku nak makan pun tak ada. Dia kena kaedah yang betul. Kan? Kalau kita tuan-tuan sekalian, apa kita pergi ke laut dengan nelayan? Macam mana nak dakwah dia? Kan? Saya biasa tuan-tuan sekalian, dululah saya nak dakwah satu orang nelayan. Dia ni lah tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Tak boleh tengok orang pakai tudung. Orang pakai jubah. Oh, dia fairly manjang. Tak payah ni tuan-tuan. Kalau orang menentang Islam, saya cukup suka pergi kat dia. Satu hari saya pergi jumpa dia. Boleh tumpang pergi ke laut. Sebab saya ni tak nak kerja apa. Saya kata nak tumpang ke laut boleh tak? Dia tak boleh. Dia berhenti lah. Saya buat kerja saya. Dia semayang. Atas pun. Dia semayang apa semua. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan. Buat tu rosak. Di tengah sepadan Indonesia tu. Malaysia, Indonesia. Tahu sahu. Sahu tak makan. Buat tu hanyut ke tengah. Dia makin pergi ke Indonesia. Lepas tu tuan-tuan sekalian, malam-malam takut tuan. Kapal besar-besar pergi balik-balik. Dia langgar kita mampu. Masuk hari yang kedua, dia mula jumpa saya. Dia kata, Sidik, doa lah kat Tuhan. Dia kata, kan. Saya kata, kita ada boot, kita ada enjin, kita apa? Tak, dia kata, kita kena juga. Dia kata, minta kat Tuhan. Dia ceramah kat saya balik. Itulah peluang saya, tuan-tuan, nak ajak dia mengenai Tuhan. Tak sehebat macam mana lah, akan sampai satu ketika dan masa kamu perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-lama tuan-tuan, alhamdulillah akhirnya dia jadi baik. Dia bertukar. Tuan-tuan, ada seorang pegawai tentera. Ketika tu saya mengajak tuan-tuan sekalian di Tentera Laut Lumut. Tentera Laut Lumut. Ada sebuah kapal tu masa tu, kapal besar. Namanya kapal Indrapura. Ketika itu kapal yang paling besar, makna kata di Malaysia ni lah. Yang berpengkalan di TLDN Lumut. Pegawai pemerintah dia orang Pulau Pinang. Tak mahu sebutlah nama dah. Tuan-tuan, dia ni. Saya dapat maklumat daripada yang duduk di kapal tu lah. Anggota-anggota tu. Navy tu. Dia kata, Ustaz, dia ni Allah. Cukup anti.
Kita azan ustaz, pakai pembesar suara, dia marah. Dia kata apa? Apa semayang sudahlah. Yang duk jerit-jerit panggil orang, buat apa? Awak orang lain tak kerti semayang lah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, satu hari tuan-tuan, dia main masjid. Hari tu saya kuliah. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Saya kuliah macam biasa aja. Cuma di akhir kuliah saya tu saya buat satu kesimpulan. Dia kata, tuan-tuan, inilah masalah para ulama. Kita cerita, orang marah. Tak cerita, Tuhan marah. Tapi sebagai ulama, dia kata, ustaz-ustaz, dia kena cerita. Tak kira orang marah, tak marah, dia kena cerita. Tahu tuan-tuan, dia main salam dengan saya, dia cium tangan. Semua pakai terkejut. Besok pagi tuan-tuan, dia main rumah saya di Manjung. Dia sembang panjang. Lepas tu dia terus berubah tuan-tuan. Saya pun tak tahu apa benarnya apa yang kuliah saya malam tu, apa sebenarnya yang menyentuh hati nurani dia. Jadi maknanya tuan-tuan, manalah tahu dengan sebab kita berdakwah tadi ni, orang boleh berubah dalam hidup dia. Masya Allah, pahalanya cukup besar. Ad-dalu alal khairi kafa'ali. Siapa tunjuk jalan kebajikan, macam dia buat tuan-tuan sekalian. Jadi ayat di atas tadi ni memahamkan kita dengan jelas bahawasanya di antara tugas yang paling penting bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu menyampaikan dakwah. Jadi kita yang mengaku sebagai umat baginda kena buat kerja-kerja ni. Kena buat kerja-kerja dakwah ni. Insya-Allah tuan-tuan. Kita gerakkan dakwah ni, ahli-ahli PAS kita didik semua sebagai pendakwa supaya timbul satu keinginan untuk menarik manusia di jalan Allah Ta'ala. Kita ingat, dalam masa yang singkat saja, maka ahli kita akan bertambah dengan pesat. Bila ramai orang menyokong kita, insya-Allah tuan-tuan, Islam akan tertegak di negara kita yang tercinta ni, insya-Allah. Bunga-bunga dah terbit. Kita tengok tuan-tuan sekalian bagaimana apa yang berlaku dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Saya tertarik dengan Anwar Musa sebagai menteri wilayah. Tuan-tuan tengok dia mula bergerak. Dia mengharamkan arak di kedai runcit dan serba nikah. Itu peringkat awal, insya-Allah lah. Benda tu dah bermula. Mana dah ada orang berani menyentuh bab arak. Menyekat arak, dah ada orang berani. Jadi apa yang kita perjuang tu dah ada orang nak buat. Kita kuatkan lagi tuan sekalian. Sampai satu peringkat, bumi Malaysia ni bebas sepenuhnya daripada arak. InsyaAllah. Judi dan sebagainya. Jadi mana kita bukan keserangan. Dah ada orang-orang. Makna kata yang nak kepada Islam ni ada. Kita suburkan lagi. Dakwahkan lagi. Buat kerja lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala dimaksudkan dengan ajakan ke jalan Allah ialah ke jalan agama Islam. Agama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita faham dakwah ni kerja Nabi, dan kita faham lagi bahawasanya dimaksudkan dakwah itu mengajak manusia kepada Islam. Ajak manusia kepada Islam. Bukan ajak manusia kat kita. Ajak manusia kepada Islam. Hari ni orang bercerang. Dah lama dah politik kita tuan-tuan. Politik peribadi. Tak habis mereka ni lah. Najib, Anwar Ibrahim, makna kata Dr. Mahathir. Berapa lama terkuli. Dah sebagian besar rakyat Malaysia dah muak lah tuan-tuan. Orang nak politik baru. Politik baru bukan politik individu. Membela individu tertentu. Satu politik untuk memberi kebahagiaan kepada rakyat. Pada umat. Politik yang boleh mendaulatkan hukum Allah Ta'ala. Orang bercakap tentang integriti. Generasi muda hari ni tak mau dengar dah benda-benda ni. Tak ada berkisar politik negara berpuluh-puluh tahun. Orang ni lah, tak ada orang lain lah. Kita nak tuan-tuan satu politik yang baru. Politik yang segar. Yang boleh memberi kebahagiaan kepada masyarakat. Yang boleh mendaulatkan agama. Orang nak yang ni. Kita lah pengisi-pengisi dia, insya-Allah. Dan kita faham dakwah kerja Nabi. Kita sebagai pengikut Nabi, umat Nabi kena buat kerja-kerja ni
Kita faham nombor 2. Apa dakwah? Dakwah bawa orang kepada Islam. Tu yang kedua. Apa Islam ni? Islam ni agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah, yang diredai oleh Allah, yang diterima oleh Allah, hanya Islam. Lain pada Islam, Allah tolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa mengambil lain pada Islam, makna kata Allah tak terima, Allah tolak. Hanya agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Islam, akidah Islam saja Tuhan terima, ibadah Islam saja Tuhan terima, muamalah cara Islam saja, jinayat, hukum jinayat ikut Islam saja, muamalat Islam. Kita nak tegakkan Islam sepenuhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dilanjutkan lagi perbincangan ini, kata musannif, kerana itu Islam adalah merupakan objek dakwah. Bila sebut dakwah, ajak orang pada Islam. Objek, maudhu', benda yang kita nak bincang, apa benda yang kita nak dakwahkan ni, nak dakwah Islam. Jadi Islam merupakan maudhu'ud dakwah. Objek dakwah, benda yang kita dakwahkan, kita seru manusia kepada Islam. Jadi bila kita suruh pada Islam, Islam yang macam mana? Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang lengkap, yang sempurna, bukan Islam serpihan-serpihan. Setengah orang, tuan-tuan sekalian, bila sebut Islam, dikira zikir, tarikat saja. Yang setengah orang faham Islam, ini kerja dakwah saja. Setengah orang faham Islam, politik saja. Tak, tuan-tuan. Saya ingat lagi Ustaz Abdino. Dia berceramah dengan saya. Dia kata bila orang tanya Islam tu apa? Ad-din wa daulah. Akhidatun wa syari'atun. Akhidah dan syariah. Agama dan daulah. Jadi tuan-tuan, Islam yang kita nak ni Islam yang menyeluruh. Yang merupakan sistem nizamul hayah. Yang merupakan, makna kata, yang merupakan way of life. Sistem kehidupan. Islam bentuk macam inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang mesti kita tegakkan, daulahkan, tegakkan Islam yang menyeluruh. Islam yang bentuk macam ni. Kita tuan-tuan, sebagai pendakwa, kalau kita silap faham Islam, kita akan dakwah orang, ajak orang pada Islam yang kita silap faham. Tu kadang-kadang pendakwah tuan-tuan, dia ajak orang pergi masjid je. Tu je kerja dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau Islam setakat pergi masjid, tak payahlah Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah Nabi boleh pergi masjid. Kalau Islam setakat dakwah, di Mekah Nabi boleh buat kerja dakwah. Tapi Allah lebih tahu tuan-tuan. Islam yang dikehendaki oleh Allah, Islam yang menyeluruh. Seluruh makna sistem Islam ni tidak akan mampu dilaksanakan secara sempurna, melainkan kita mesti ada daulah, mesti ada kekuasaan. Ad-dinu usun, was-sultanu harisun, famala usalahu famahdumun, waman la harisalahu fadai'un. Agama tu asas. Pemerintah tu pengawas agama. Sesuatu yang tak ada asas, dia akan hancur. Sesuatu yang tidak ada pengawas, dia akan terumbang ambing. Bolehlah kita mengajak ni masjid. Begitu begini, arak tu haram. Tapi tak ada kuasa, arak tak boleh juga diharamkan. Boleh sembang di masjid, judi haram. Tapi nak mengharamkan judi tak mampu. Melainkan dengan ada kuasa. Jadi kuasa yang kita gunakan tuan-tuan, semata-mata untuk agama Allah Ta'ala. Kita bukan guna kuasa untuk kepentingan peribadi. Mengkayakan anak cucu. Bukan itu kerja kita. Kita perlukan kuasa sebagai alat untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah. Orang-orang yang kami tamkinkan di muka bumi. Kami beri kuasa pemerintahan di muka bumi. Kerja mereka aqamus shalah, dirikan sembahyang.
Ulama kata diri semayang ni membawa manusia kepada Allah. Dengan kuasa tu kita bawa manusia kepada Allah, mengenal Islam, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atau zakah, mengeluarkan zakat, artinya mengagihkan kekayaan negara secara adil. Biar semua pakat rasa. Bukan Kuala Lumpur tu tempat orang kaya yang berniaga. Kita nak bagi orang miskin pun boleh berniaga. Itu jawab apa? Jawab ada orang besar. Tapi kita faham lah. DAP tentang tu bukan apa. Bila sebut dibuka pada orang ramai, jadi banyak peniaga kecil-kecil ni orang Melayu. Kan? Jadi cara simboliknya Anwar Musa kata, Kuala Lumpur ni bukan orang kaya aja, bukan Cina saja. Melayu pun nak berniaga juga. Faham dia macam tu lah. Itu cara dia tuan-tuan. Biar semua pakat rasa. Negara kita kaya tuan. Apa tanam lah apa semua hidup. Tak ada bumi, jarang bumi macam Malaysia tuan. Tanam apa semua hidup. Kadang-kadang tak tanam pun hidup. Hampa tak percaya apa berak belakang jabat tu. Tengok dia naik apa, makan moktan, telan biji-biji, lepas tu pergi berak. 4 bulan lepas tu tinggi pokok tinggi tu. 4 tahun lepas tu lagi tinggi. Berbuah. Tu nama moktan taik. Dia panggil moktan taik. Makmur tuan. Masya Allah. Kalau kita takbir dengan elok, insya Allah. Baru 7 bulan tuan tengok. Macam mana kita punya makna kita kata kita boleh urus kewangan negara dengan begitu baik. Kalau bagi 5 tahun, Masya Allah. Lepas tu kita perlu kuasa untuk makna kata menegakkan keadilan, memakmurkan bumi ini, mendaulatkan hukum Islam. Tuan-tuan sekalian, kalau kita cerita saja, dia tak nampak. Bila kita buat, baru nampak. Bila ada kuasa, kita amalkan, baru orang nampak. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi faham kita, peringkat pertama, kita faham dakwah ni kerja Nabi-Nabi. Tuan-tuan bayangkanlah kerja Nabi kita nak buat. Kan senang. Tapi mohon pertolongan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang keduanya, apa arti dakwah? Dakwah tu menyeru manusia kepada Islam. Ajak manusia balik datang kepada Islam. Yang kedua. Dua dah kita faham tu. Kerana itu, Islam adalah merupakan objek dakwah. Objek benda yang kita dakwah. Maudu'ud dakwah. Maudu' kita. Sebut makna kata dakwah. Menyeru, mengajak manusia kepada Islam. Islam tu kita perjelas lah. Kerja kita nanti perjelas lah. Islam tu macam mana. Akidah Islam macam mana. Ibadah Islam macam mana. Muamalah cara Islam macam mana. Rumah tangga cara Islam macam mana. Semua ni kita cerita elok insyaAllah. Jadi Islam ni objek dakwah. Itu pertama. Yang kedua, Rasul sendiri merupakan unsur pertama dakwah. Rasulullah telah menyampaikan Islam semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Sampai akhir hayat beliau. Beliau diutus adalah untuk berdakwah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira. Maksudnya wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira. Sesungguhnya kami utuskan kau Muhammad syahidan, sebagai penyaksi. Saksi kepada umat ini. Mana yang beriman, mana yang kufur. Mana yang taat, mana yang makna kata derhaka kepada Allah Ta'ala. Wa mubashiran wa nazira. Nabi mendatangkan mubashiran, khabar gembira pada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa nazira, memberi ancaman kepada yang kufur ataupun yang melakukan maksiat. Itu teknik cara Nabi. Nabi dalam dakwanya ada mubasyiran, ada wa nazira. Menyeru manusia, cerita kat manusia, kalau kamu buat benda yang baik ni, ini balasan daripada Allah Ta'ala.
Allazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya itu anak-anak sungai. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Orang yang buat fitnah pada orang lelaki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tak bertobat, bagi mereka azab neraka jahannam dan azab yang amat pedih. Sebagai pendakwa, itulah dia. Teknik strategi yang digunakan, bawa kabar gembira, bawa kabar ancaman. Kalau kamu ikut Islam, ini balasan Allah. Kami tak boleh nak bagi apa-apa. Berjuang, berhempas pulas, tak boleh nak bagi apa. Pahalanya disediakan oleh Allah di akhirat besok. Itu yang Mahathir kata kita rasuah tu. Rasuah syurga. Dia kerja Nabi. Kita ikut. Bukan kita punya syurga. Bukan kita punya neraka. Tapi ini berita-berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan boleh kembangkan lagi lah baca ayat Quran. Dan masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'ata nabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah buatkan contoh orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang menanam satu benih, dia akan tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang tu ada 100 biji. Maknanya kata, kalau 7 cabang, 700 biji. RM1 kita korban di jalan Allah, Allah insya-Allah gandakan 700 kali ganda. Jadi ini kita bawa kabar gembira kepada manusia. Dan kita bawa ancaman-ancaman. Tengok macam dah tuan-tuan. Kalau buai sangat, kita bagi ancaman kat dia. Orang dah mula lembut, kita galakkan lagi supaya dia melakukan ibadat dengan lebih hebat lagi. Di sini dah Imam Ghazali bicara dalam kitabnya Minhajul Abidin, khauf dan raja. Ada tempatnya kita baca ayat khauf, menakutkan dia. Ada tempat-tempatnya kita bawa raja. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, makna kata dia berhadapan dengan masyarakat jahiliah. Orang tengah jahil ni, maksiat tengah teruk. Maksiat tengah teruk. Ketika itu tuan-tuan, Nabi mulakan dakwahnya dengan perintah Allah, ya ayyuhal muddassir khum fa'anzir. Wahai orang muslimun, bangkit, beri ancaman. Ibarat rumah terbakar, tuan-tuan. Minum arak, pakai tempayan, bukan pakai botol. Bunuh anak sendiri, anak perempuan mereka bunuh. Seorang perempuan layan 10 lelaki zaman tu. Bosya dah ada zaman Nabi. Mula-mula dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Bila manusia dia terbakar, tuan-tuan, dengan iman dia dah tak ada, kufur dia melampau hebat sangat, Allah perintah Nabi, ya ayyuhal mudassir khum fa'anzir. Bangkit bagi ancaman. Nabi mula dengan ancaman. Berhentilah daripada maksiat ni, beriman kamu pada Allah. Nanti kamu dicampak oleh Allah, masuk ke dalam neraka. Itulah kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita peringkat awal-awal dulu. Orang tak faham apa semua. Kita bawa inzar. Macam rumah terbakar. Rumah terbakar, hang kena derai sikit. Woi, rumah terbakar. Apa tunggu apa lagi? Nak mampu Orang tak faham, dia kata kita keras. Tak kena keras. Kalau hang buat lebut-lebut, yuk, rumahmu terbakar. Bangunlah cepat. Hagilah rumah lo. Perlu ketuk pintu, ambil kapak, pecah pintu, cepat keluar. Apa nak mampu? Itu inzar. Khum wa'anzir. Kalau dia dah mula nak semayang, mula apa, kita buat ifyat pula. Jadi teknik ni ikut suasana dan keadaan. Itu teknik Nabi, ada ibsyar, ada inzar, ada mubasyiran, ada wanazira, wada'iyan ilallahi biiznih, dan menyeru manusia berdakwah kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa sirajan munira. Nabi ini diibaratkan sebagai pelita yang menerangi. Jadi kita pendakwah ni tuan-tuan, kita kena diri kita tu. Saya tengok dulu tuan-tuan lah. Saya pengalaman duduk pondok. Tok Guru mengajar kitab ni, bukan macam saya. Kita ceramah tangan naik kaki, naik kepala semua ni. Tok Guru baca tunduk je pun. Tapi anak murid dia punyalah taat kat dia. Kita tangan, kepala, kaki semua ni. Pasal apa? Mereka ada satu macam tuan-tuan sekalian. Allah bagi mereka nak kata wali karamah lah. Tapi kalau orang awam, kalau orang beriman ni dipanggil ma'unah lah. Tapi Allah sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada muka mereka ada tanda-tanda sujud. Bila tengok muka mereka, kita dah jatuh. Baik tu tuan-tuan, Nabi Isa AS diingatkan kepada ulama-ulama dia. Kamu jangan jadi macam pengayak. Orang ayak tepung. Tuan-tuan biasa tengok orang ayak tepung. Yang turun cantik. Yang tinggal hampa. Kita ayak. Yang tinggal dalam pengayak tu apa dah? Ulat. Sekam. Biji-biji padi, biji-biji beras kan. Yang turun semua cantik. Kamu jangan jadi ulama macam pengayak tepung, kata Nabi Isa. Yang keluar mulut kita semua cantik-cantik semua. Tapi yang lekat di hati kita, penuh dengan kemuliaan, hasad, dengki, gila jawatan dan sebagainya. Orang macam ni, dakwah tak berkat lah tuan-tuan. Dakwahnya tak berkat. Jadi kita nak yang keluar pada mulut kita, itulah yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan, kita bangkit tahajud, pom-pom-pom-pom. Dia tidur subuh terlepas. Tak jadi ya. Ajak orang sedekah, dia kedekut baik. Tak jadi. Yang ni pendakwah tak jadi. Pendakwah ni tentu dia kena berjiwa besar. Sabar yang tinggi. Seperti yang disebut oleh Ustaz Aizal Razak. Kita berjuang Islam ni, dia kata kena ada dua. Yang pertama, umrun Nuh. Yang kedua, wasabrun Ayub. Kerja-kerja dakwah tuan-tuan, dia memerlukan umur yang panjang, masa yang panjang. Oleh kerana masa panjang tuan-tuan sekalian, maka kita perlu mempunyai kesabaran. Macam sabarnya Nabi Ayub AS. Kata orang, tanam durian atas bukit, tanam mempelam dalam bendang. Jangan tanam durian dalam bendang. Tak jadi, dia belum dia. Pertama, kita tanam durian atas bukit, tanam mempelam dalam bendang. Artinya nak tanam ni, dia kena betul tempat dia. Kena betul tempat dia tu, kena betul. Dakwah pun macam tu, kena betul cara dia. Satu. Yang kedua, kena sabar menunggu pokok ni berhasil buah dia. Bukan hari ni tanam, hari ni berbuah, hari ni boleh makan, tak? Hari ni tanam mungkin berpuluh-puluh tahun baru kita dapat makan hasil dia. Begitulah kerja-kerja dakwah tuan. Bukan hari ni kita ajak orang nak. Sampai peringkat mungkin dia tak nak. Tapi anak ada anak. Bukan aku apa yang aku harapkan, kata Nabi kepada penduduk Taif. Apa yang aku harapkan yang ada di tulang sulbi bapa mereka itu. Yang akan bangkit beriman dan mentauhidkan Allah SWT. Dia kerja dakwah ni kena buat. Hasilnya insya-Allah. Saya teringat tuan-tuan apa nama ni, Dr. Azman Ibrahim yang SQ Pertanian Terengganu. Dia cerita tuan. Ada seorang cikgu nama Cikgu Naimah. Cikgu Naimah ni tuan-tuan sekalian, dia kuat UMNO lah masa tu. Masa tu kita dengan UMNO tak ada hubungan lagi. Masa banjir besar di Kelantan. Cikgu Naimah ni tuan-tuan sekalian, dia kena banjir. Banjir di Kelantan masa tu tinggi pokok nyong. Dia naik atas bumbung rumah dengan anak dia. Anak dia 2 orang mah. Dia bawa naik atas bumbung rumah. Handphone dia 3 bar ya. Dia kontak polis tak dapat. Dia kontak bomba tak dapat. Tinggal 2 bar lagi. Dia kontak Jabatan Amal, unit amal dapat. Unit amal mai tuan-tuan. Selamatkan dia di tengah malam tu.
Di tengah malam dia selamatkan unit amal, selamatkan cikgu Naimah ni. Kalau 10 minit unit amal lewat, adat kata habis lah, mati lah dia dengan anak dia. Kan? Jadi makna dia nampak makna kata yang pada adat dia yang menyelamatkan nyawa dia, unit amal. Tapi dia tetap benar, tak masuk PAS. Tak apa. Dia tak masuk PAS tak apa. Keluarga dia, anak-anak dia, orang yang rapat dengan dia, akhirnya terbuka hati tuan-tuan. Melihat keikhlasan PAS dalam buat kerja-kerja Islam. Kan? Jadi kita bukan target orang tu saja. Mungkin orang yang keliling, orang yang tengok. InsyaAllah. Gerak kerja kita ni itulah tuan-tuan. Kita kena sedar. Yang bukakan pintu hati manusia, Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kamu belanja apa yang ada di dunia semuanya sekali untuk menjinakkan hati-hati manusia. Kamu takkan mampu. Yang boleh menjinakkan hati manusia ni Allah. Kita buat kerja kita, yang bagi hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh pun tuan-tuan tak mampu tarik anak dia. Nabi Lut pun tak mampu tarik isteri dia. Nabi kita Muhammad SAW pun tak mampu tarik pak menakan dia sendiri. Jadi bab hidayah ni, petunjuk ni daripada Allah Ta'ala. Kita buat kerja-kerja kita, insya Allah. Jadi kata pengarang ni, dia kata apa? Dia kata Nabi sebagai juru dakwah, ini da'i. Yang pertama yang memanggil umat manusia ke jalan agama Islam. Dan dengan demikian itu, Rasul sebagai unsur dakwah yang kedua. Tuan-tuan sekalian, kita dah faham unsur dakwah yang pertama, objek dakwah. Maudu'ud dakwah. Apa dia unsur dakwah yang pertama? Iaitulah Islam. Kita nak tarik orang pada Islam. Kita kena faham Islam. Paling ringkas di segi dasar-dasar dia. Perkara-perkara penting kita kena faham tentang Islam, baru kita boleh bawa, mengajak orang kepada Islam. Yang kedua, kita juga faham pada ayat tadi, objek dakwah, unsur dakwah yang kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri yang disebut sebagai da'i, pendakwah. Kita kena faham apa itu Islam sebagai objek dakwah. Yang kedua, da'i. Orang yang menyeru kepada Islam dipanggil da'i atau pendakwah. Apa sifat-sifat yang ada pada pendakwah? Macamlah sifat-sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Kena ada sifat ni. Kalau kita tak ada 4 sifat ni, macam mana kita nak buat kerja-kerja Nabi? Kita tak benar, kita bohong, fitnah. Tukar adu domba. Kamu tak layak jadi pendakwah. Pendakwah mesti sifat macam Nabi. Sifat amanah. Tuan-tuan tahu amanah? Kepercayaan. Saya gelak kata apa? Dulu saya isap rokok. Tak lama lah, 3 bulan isap rokok. Pergi duduk pondok isap rokok. Duduk pondok tu wajah hitam. Dia baca kitab Akhinatul Najim. Nabi bersifat amanah. Apa makna amanah? Kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Nabi buat wajib dan sunat. Nabi tak buat haram dan makruh. Yang buat wajib sunat, ini amanah. Yang buat haram makruh, pengkhianat. Lah dia. Ni pengkhianat. Dia talau muka aku. Isap rokok. Pengkhianat. Saya balik-balik sesuatu. Malam tak tidur. Esok pagi bawa rokok. Tak jadi. Jadi orang isap rokok kena berhenti. Tak layak jadi pendakwah. Hang diri pun hang kianat. Macam mana nak tarik orang pada Allah Ta'ala? Kamu kianat dengan Allah Ta'ala. Kamu tak beramanah. Macam mana kamu nak tarik orang? Tabligh menyampaikan bersifat watanah, bijaksana. Sifat Nabi kita jadikan pakaian sifat kita. Ditambah lagi tuan-tuan, kena mempunyai kesabaran yang tinggi. Kunu ma'an nasi kasajar. Yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis samar, kata Sa'albana. Jadikan diri kamu seperti pokok buah-buahan. Yarmunahu bil hajar. Pokok tu orang punggai dengan batu. Punggaian ni panggil.
Pungai Bali lah. Bali dengan batu. Wa yarmihim bisamar. Tapi pokok tu baling kita dengan buah. Kita baling dia dengan batu. Makna orang lempak kita dengan fitnah macam-macam. Tapi kita tetap bagi kat orang dengan buah. Nasihat. Panduan-panduan. Tegur ajar. Jangan dia balik. Mana ada pokok. Kita balik dia batu. Dia balik kita balik batu. Mana ada pokok macam tu. Batu naik ke atas. Buah turun bawah. Kita belajar macam itulah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, begitulah cara mereka. Maka dakwah mereka tu berkesan. Sebagai da'i, ada sifat-sifat dia yang akan diceritakan nanti insya-Allah. Jadi unsur dakwah yang kedua ialah da'i, pendakwah. Pendakwah. Jadi makna kata kita kena faham dengan Islam, kita juga kena faham apa sifat-sifat yang perlu ada kepada seorang pendakwah. Itu yang kedua. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, umat manusia yang dipanggil, diajak ke jalan Allah. Baik orang Arab ataupun orang bukan Arab, orang Ajam. Kerana misinya bersifat universal. Dan beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad illa melainkan kafatan linnas, pada manusia seluruhnya. Nabi berdakwah Arab dan Ajam. Semua manusia Nabi sampaikan dakwah. Jadi dakwah kita bukan tertentu kepada orang Islam saja, termasuk pada orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala dengan takdir Allah Ta'ala. Allah takdirkan negara kita ni negara majmuk. Ada China, ada India. Tuan-tuan perasan tak? Anak-anak Cina lah ni, terutama pemuda-pemuda mereka, kebanyakan tak ada agama. Tuan-tuan pernah tengok dah Cina muda-muda ni pergi sembah gaung, ada? Tak ada tuan. Dia pun tak percaya. Ada sehari itu saya bersembang dengan seorang budak sekolah, kawan sekolah saya lah. Mula-mula dia nak pertahankan agama dia. Lama-lama dia pun tergelak. Saya masing-masing kata, boleh tanya satu kacung? Apa dia? Aku heran lah, pasal apa? Aku tengok Cina mati, tanam pukul 1 tengah hari. Oh, dia kata itu jam, dia kata, malaikat balik makan muai, makan nasi. Malaikat balik makan nasi. Saya gelak. Jangan gelak lah, kata. Betul. Tak apalah. Lepas tu bila malaikat tu balik semula, lepas makan nasi, balik ke kubur tu, dia tengok-tengok mayat dah kena tanam. Dia pun tulis surat kepada Allah Ta'ala, orang yang mati ni dah disoal. Lama dia kata, hampa ni malaikat apa tipu. Tak tipu bukan Cina. Dia akhirnya dia pun tak percaya. Saya tanya lagi, pasal apa itu mi wayang Cina? Bulan 5, bulan 6 aku tengok ada mi wayang Cina. Oh, itu jam sidik, dia kata. Itu hantu balik kampung. Tu yang mayat-mayat roh-roh di kubur tu, balik kampung bulan 5, bulan 6. Habis, balik kampung, kacau kampung. Kita mi wayang Cina, supaya hantu semua main tengok wayang. Saya gelak, dia pun gelak. Betul tuan. Boleh kata kata-kata anak Cina sekarang tuan, tak ada agama. Kalau kita boleh lah, boleh kita isi dada kita dengan ilmu dakwah ni, kita boleh layan dia sikit. Kan? Agama Islam ni agama yang sempurna, yang agama hajjah. Kita boleh tarik mereka insya-Allah. Tapi kena buat kerja lah bersungguh-sungguh insya-Allah. Kerana Cina ni tuan-tuan, mereka negeri mereka tu, dia lebih awal Islam daripada kita. Saya ingat lagi Ustaz Wan Jamil. Bila saya bebas anak SA tu 93, saya ceramah dengan dia. Dalam ceramah dia cerita kat saya dengan, dan ceramah tu dia cerita, dia baru balik dari negeri Cina mengiringi Tok Guru Ni Aziz. Dia sampai-sampai di masjid tu, Tok Imam tu Cina tu, dia pandai cakap Arab. Soalan pertama dia tanya Tok Guru, dia kata Assalamualaikum. Mu'alaf bila sampai. Cina panggil Tok Guru Ni Aziz, Mu'alaf. Tok Guru kata, pasal apa panggil aku Mu'alaf?
Hampa baru masuk Islam. Orang Melayu Islam zaman Paramir Suara 1402. Kami Islam zaman Sayyidina Osman Ibn Affan tahun 600 Masihi. 1400 tolak 600 makna 800. Cina Islam 800 tahun lebih dulu daripada orang Melayu. Melayu buat lap. Mana Islam ni bukan asing bagi orang Cina. Cuma kita tak bersungguh-sungguh dalam buat kerja-kerja dakwah. Kalau betul kaedah dan teknik dan pendekatan yang betul, insya-Allah tak mustahil kita boleh tarik ramai Cina untuk masuk Islam, insya-Allah. Begitu juga India. Dikatakan orang India pada Gujarat tu yang bawa Islam ke negeri Melaka tu. Mana mereka dulu Islam pada kita. Tapi kalau kena gaya dan strategi dia yang betul, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang kalau ramai Cina masuk Islam, ramai India masuk Islam, tak mustahilkan Islam terdaulat di muka bumi Malaysia. InsyaAllah. Kita jangan pandang negatif. Kita pandang sudut positif. Dengan ramainya Cina dan India ni sebagai sasaran dakwah kita. Sebagai madu'u kita. Yang kita nak tarik mereka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kerja-kerja asas kita untuk berdakwah pada orang Islam ni, janganlah kita tinggal. Kan? Kerja-kerja dakwah. Sekarang ni ramai sahabat-sahabat kita, terutamanya di Sabah dan Sarawak, masuk ke hutan belantara, ke rumah-rumah panjang. Ramai mereka berjaya Islam kan. Orang di Sabah dan juga Sarawak. Jadi kerja dakwah ni sedang berjalan. Dan kita jangan terpinggir ataupun terlepas daripada kerja-kerja yang mulia ni, insya-Allah. Jadi faham kita, lepas objek dakwah, benda yang kita nak dakwahkan tu jenis Islam. Kedua, da'i. Kita sebagai da'i, kita kena adalah buku ni akan ceritakan apa sifat-sifat yang perlu ada kepada seorang da'i. Kemudian madu'u. Orang yang kita dakwahkan tu, kita kena kenal apa penyakit dia, masalah dia. Kenapa dia tak boleh terima Islam? Kalau dia tak boleh terima Islam dengan sebab kita kena berbetul diri kita. Jangan sampai disebut al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tu terdinding dengan sebab orang Islam sendiri. Cina boleh bersatu, sokong DAP. Yang Melayu, dua bergaduh tak habis. Macam ni kan kita tunjuk akhlak kita orang Islam. Oh payah tu tuan, nak menyatu orang Islam ni. Aduh, cukup payah. Jangan kata nak bagi satu. Nak berkelahi pun tak kerti. Berkelahi pasal usalli, Yasin malam Jumaat, pasal wirid lepas sembahyang. Berkelahi benda yang tak patut berkelahi. Al-Banna kata kita bertegas dalam perkara prinsip. Kita bertolak ansur dalam perkara cabang, huruf, khilafiyah. Ni khilafiyah duk kelahi. Jadi tuan-tuan tengok. Kalau kita boleh tunjuk contoh yang baik tuan-tuan, Masya Allah. Macam diceritakan, saya baca satu majalah tuan-tuan cerita. Seorang perempuan Kristian. Dia baca, dia dapat Islam ni melalui bacaan buku. Dia baca, akhirnya dia buat satu keputusan. Dia nak masuk Islam. Dia bagi tahu bapak dia, saya nak masuk Islam. Pak dia kata, kalau hang nak masuk Islam, hang keluar dari rumah ni. Tak apa, dia kata, dia pun keluar. Dia pada kerja. Dia bawa beg dia apa semua, dia pergi cari kawan dia, orang Islam. Dia ni perempuan lah. Kawan sepejabat dengan dia. Nak tumpang sementara, dapat rumah sewa. Dia pun pergi lah. Cerita hal dia kat kawan dia, aku nak masuk Islam, pak aku tak bagi. Aku disuruh keluar pada rumah. Aku nak tumpang rumah kamu sehari dua, sementara aku dapat rumah sewa. Perempuan ni kata, tak apalah. Saat lagi tuan-tuan, masuk waktu maghrib. Suara azan tu. Masjid kumandang suara azan. Dia faham, kalau masuk waktu azan, orang Islam sembahyang. Dia tengok kawan dia bukan cakap tak sembahyang. Datang 2-3 orang lelaki. Bawa dengan bia, dengan pasang grand derah-derah. Lebih lantang pada suara azan. Menari, peluk-peluk. Dia tengok-tengok, dia terkejut tuan. Apa yang dia baca dalam buku tentang Islam tu, dengan apa yang ada depan mata dia, perangai orang Islam,
bercanggah. Akhirnya dia pening, dia pun turun, balik, masuk kereta, patah balik rumah dia. Pak dia kata, balik. Saya tak jadi menganut Islam, Pak. Pasal apa? Sebab Islam ni teori je. Cerita Islam memang bagus. Tapi segi amalinya, tak ada. Siapa yang sebenarnya menghalang Islam? Yang menghalang Islam ni siapa? Daripada orang kafir nak masuk Islam. Kita lah. Rasuah sana, rasuah sini. Yang kita dengar ramai pemimpin, kalangan pemimpin kita. Mana contoh elok baik kita nak tunjuk ke orang? Ibarat Islam satu pokok, tuan-tuan. Buahnya, pokoknya rendang, buahnya ranum. Siapa tengok semua berkenan. Bila orang main dekat dengan pokok Islam, didapati kelilingnya pagak-pagak berduri. Siapa pagak berduri itu? Kita lah. Orang Islam lah. Yang menyebabkan penghalang bila orang bukan Islam untuk masuk Islam. Dekati Islam. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Ni yang ulama kata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tu terdinding, tersekat dengan sebab orang Islam sendiri. Yang menghalang orang Islam, orang luar, orang bukan Islam nak masuk Islam, orang Islam tu lah. Jadi kerja kita, perbaiki diri kita insya-Allah. Tunjuk contoh yang cukup baik, akhlak yang mulia. Bagi saja jawatan berislam penuh dengan amanah. Amanah betul ni, enggak amanah memilih. Jadi kita kena buat bagi elok. Insya-Allah ini bagi dakwah bilhal. Dakwah dengan perangai, akhlak, perbuatan lebih berkesan daripada dakwah dengan lidah. Dakwah dengan hal ni, kelakuan tuan-tuan, lebih tajam daripada dakwah dengan lidah. Hang bercakap pang. Perangai hang huduh. Orang kata apa? Cakap tak serupa bikin. Tak ada orang bagi apa? Dia punya kesan tu tak ada. Tidak akan beri keberkatan dalam kerja-kerja dakwah dia. Jadi oleh itu tuan-tuan yang sekalian, makna kata sasaran dakwah kita, mad'u kita tu kita kenal pasti. Apa masalah sebenar? Kalau dia tak terima Islam dengan sebab perangai kita, kita kena bersedia membetulkan perangai kita. Silap kita akui. Benda tak betul kita akui. Jangan pertahankan yang batil itu. Kan? Jadi kita kena kahwin dengan dia dulu. Kaji sengat-sengat. Kita banyak mendengar daripada dia. Lepas tu kita akan cari satu formula bagaimana makna kata kita nak menarik dia kepada Islam. Kenapa dia tolak Islam? Adakah dia tu kerana tak ada ilmu? Kalau dia tak faham, kita bagi dia ilmu. Kenapa dia? Kalau dia menolak Islam kerana umat Islam sendiri perangai tak elok, kita bagi tahu dia. Islam sebenarnya cantik. Yang tak betulnya orang Islam, bukan yang tak betulnya Islam. Jadi kita bagi perangai dia elok, insya-Allah. Sekarang ni penonton banyak ada kita tengok orang Cina yang masuk Islam. Ridwanti. Ramai kan pendakwah-pendakwah orang Cina. Dia pun masuk dengan kepahaman. Alhamdulillah. Kita tengok mana usaha-usaha dakwah mereka cukup hebat dan berkesan insya-Allah. Jadi rukun dakwah ataupun unsur dakwah yang ketiga ialah mad'u. Pertama, objek dakwah iaitu Islam. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, unsur dakwah yang kedua, da'i, pendakwah. Yang ketiganya, unsur dakwah yang ketiga, iaitu mad'u. Orang yang didakwahkan. Ya. Itulah kata musannif rahimahullah ta'ala. Jadi kata lainnya lagi, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya menurut metodik dan melalui media yang telah diwahyukan seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka metodik dan media serta segala yang berhubungan dengan metodik dan media adalah merupakan unsur dakwah yang keempat. Unsur dakwah yang keempat iaitu metodik, iaitu metod, uslub, pendekatan, kaedah yang betul. Pendekatan yang kena. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan kita bercakap berdua. Tak perlu suara yang deras. Cakap berdua. Dengan suara yang lembut. Yang lembut. Ni berdua orang. Hang tahu kita apa?
Ni, aku di YB lah, YB. Itu tak ada unsur dakwah. Bapa cakap dekat-dekat. Kita depan dengan dia. Cakap dengan ni. Kalau dia duduk jauh tu, oh merah. Itu tak apalah juga. Jadi makna kata dengan suara yang betul. Kaedah yang betul. Pendekatan yang betul. Kan? Nelayan, kita dekat cara nelayan. Petani, cara petani. Kan? Tuan-tuan tengok bagaimana seorang pakar perubatan, perbidanan. Dia ni tuan-tuan sekalian, orang Kanada. Tuan pensyarah di universiti, bidang perbidanan. Macam mana dia masuk Islam? Dia baca Matan Arba'in. Terjemahannya bahasa Inggeris. Ya? Bagaimana Nabi cerita seorang apabila berlaku hubungan jenis antara suami dan isteri, sperm perempuan dan juga lelaki bercantum, 40 hari lepas tu dia bertukar menjadi darah. Darah ni pula 40 hari bertukar menjadi ketul-ketul. Ketul-ketul darah. Kemudian 40 hari nanti dia akan jadi janin. Dia akan jadi janin. Kemudian malaikat akan datang lepas 120 hari meniupkan roh. Ditentukan ajal maut, jodoh pertemuan dan dan juga rezeki dan sebagainya. Ditentukan pada masa tu. Dia pun kaji tuan. 40 hari mani bertukar jadi darah. 40 hari, 80 hari lepas tu dia bertukar jadi ketul-ketul darah. Kemudian 40 hari, 120 hari jadi janin. Ditiup roh oleh malaikat. 120 hari. Memang apa tuan-tuan? Mani takkan bertukar menjadi darah melainkan 40 hari. Darah takkan bertukar jadi ketul-ketul daging melainkan 40 hari. Ketul daging ni takkan menjadi janin melainkan 40 hari. Baby ni takkan bergerak melainkan selepas 4 bulan, 120 hari. Dia menungkan siapa? Nabi Muhammad. Dia baca pun tak boleh. Tapi dia boleh sebut fakta yang jelas. Dan terbukti dengan fakta-fakta saintifik apa yang Nabi kata. Nabi tak keluar pergi mengaji mana. Bahkan yang menarik lagi tuan-tuan, masa tu belum ada universiti yang mengajar tentang cerita janin ni. Habis Nabi ambil di mana? Akhirnya dia buat kesimpulan, ini dia kata mesti bukan Muhammad. Ini Tuhan bagi tahu dia. Mana wahyu. Dia beriman tuan-tuan. Seorang yang bernama Mr. Peacock. Ini cerita di England. Dia baca Quran. Iqtarabatis sa'ah. Wa insyaqqal qamar. Hampir-hampir berlaku kiamat bila bulan terbelah. Lama dia kata betul ke bulan ni terbelah? Bulan terbelah bercantum semula. Dia fikir tu, fikir takdir Allah Ta'ala satu hari dalam TV di London tu menyiarkan satu forum. Forum bertajuk apa sebenar tujuan Amerika ke bulan. Ahli panel dia tiga orang bekas angkasawan Amerika yang pernah menjijakkan kaki mereka ke bulan. Moderator tanya satu soalan. Apakah tujuan Amerika pergi ke bulan cuma semata-mata nak pacakkan bendera Amerika di bulan? Habis beratus-ratus bilion tujuan nak pacak bendera. Itu saja kan matlamat dia. Ketiga-tiga ahli panel tuan-tuan beritahu, sebaik saja kami pijak kaki kami di bulan, kami dah balik batu-batu bulan ke dunia. Untuk kami buat kajian. Pijak aja, bawa balik batu bulan. Hasil kajian kami sekarang, ialah batu-batu ni tidak akan terbentuk macam ni. Melainkan, satu ketika dulu, bulan pernah terbelah dan bercantum semula. Melompat Mr. Peacock, dia takbir kan. Hampa nak buktikan bulan terbelah, bercantum semula, terpaksa habis beratus-ratus bilion. Sedangkan 1400 tahun dulu, Quran dah cerita dah. Dia terus masuk Islam. Dia pilih nama Muhammad Ali Peacock. Dan dia pernah menjadi tentang presiden Hizbi Islami di England. Parti Islam England. Dia pernah jadi ketua di situ.
Jadi ni tuan, kita tak tahu tak mana nak ketuk hati kita pun tak tahu kan. Jadi inilah kerja-kerja kita. Bila kita dengar dia bersembang, kita tahu kecenderungan dia ke mana. Kita masuk. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala terketuk pintu hatinya untuk menerima Islam insyaAllah. Jadi yang ketiga, keempat ialah tuan-tuan unsur-unsur dakwah, iaitu dia punya uslub tu, kaedah dia pendekatan. Approach tu perlu cukup penting dalam kita makna kata untuk menarik orang kepada Islam. Dan yang ketiga, media. Dulu media dakwah kuliah, kutubah, kan, surah habaq. Lah ni luas lagi lah. Dengan internet lah, dengan Instagram lah, dengan macam Twitter lah, dengan WhatsApp lah, dengan Facebook lah. Makna bidang dakwah, media dia lagi luas sekarang ni tuan. Jadi kita gunakan kepakaran kita yang ada pada kita dengan makna kata media terkini ini untuk kita menyampaikan kerja-kerja dakwah kita. Lagi banyak ilmu kita tentang dakwah, lagi banyak kita boleh suruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat satu kesimpulan. Sistematika perbahasan. Dia nak simpulkan apa yang kita bahas hari ini, iaitu katanya sesuai dengan apa yang kami utarakan di atas, maka sistematika perbahasan dalam dia kata diktat ini kami bagi kepada 4 bahagian sesuai dengan keempat-empat unsur dakwah. Ada orang panggil rukun dakwah pun dia, unsur-unsur dakwah pun dia lah. Rukun dakwah yang pertama Islam, yang kedua da'i, ketiga mad'u, dan keempatnya uslub, dan kelimanya media dakwah. Kalau korang satu tak jadi kerja dakwah. Korang satu tak boleh. Mesti ada dakwah kepada Islam. Kita kena faham Islam. Kemudian tu da'i. Kita kena persiapkan diri kita sebagai seorang da'i. Mad'u, kita kena kaji kat dia. Macam doktor melihat pesakit. Dia akan kaji apa penyakit sebenar orang ni. Dia akan bagi ubat yang sesuai dengan sakit itu. Sebab itu kita kena tahu kenapa dia tolak Islam. Dia tak boleh terima Islam. Supaya kita boleh bagi mana ubat yang sesuai dengan dia. Mudah-mudahan dia boleh terima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lepas tu kita kena tahu uslub pendekatan. Jadi tuan-tuan, kita boleh, bukan makna kita kena cari-cari sangat. Kalau eloknya tuan-tuan kita buat grup dakwah. Buat satu usrah. Usrah pendakwah. Tak kira 10 orang ke, 15 orang ke. Masing-masing boleh curahkan pengalaman dia. Ini cerita tuan-tuan. Ada seorang Bengali. Saya panggil dia Uncle Saad. Katanya dia mengaji di Tikam Batu. Tikam Batu ada pusat dakwah. Dia bak saya Tikam Batu. Saya tak ingat dah apa nama ustaz dia. Lepas tu kena PKP ni. Jadi pak angkat dia ambil dia balik. Sebab dia suruh balik. Dia pak angkat dia main hantar tempat saya. Dia kata main lah. Kebetulan saya letih tuan itu. Saya buat dengan urusan saya dengan lembu-lembu tu letih. Terlentang letih kan. Lepas tu saya, orang main, budak main beritahu. Dia kata ustaz, lu Bengali tu sampai dah. Saya kata apalah, hampa layan lah dulu. Lepas saya mandi, saya makan semua, saya pergi jumpa dia. Pak angkat dia kata ustaz. Kan? Dia kenal tu, sembang dengan saya. Mula-mula dia nak balik. Dia main duduk, lepas tu dia tak seronok, dia nak balik. Lepas tu dengan takdir Allah sembang dengan dia, dia jadi seronok. Dia tukar pemikiran, dia nak duduk. Lepas sekarang duduk, dia banyak bantu saya, ni saya kata lembu. Pak dia bela lembu pula tu. Cantik lah aku kata. Hari kita dekat dengan dia, tunjukkan kasih sayang. Kita bagi dia, layan dia bagi elok sikit, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita buat grup dakwah ni, grup WhatsApp ni, kita boleh terima pengalaman-pengalaman kawan-kawan. Mungkin apa yang kita hadapi, pengalaman yang sama. Orang yang sama, kaedah yang sama. Kita boleh ambil, pinjam daripada kawan-kawan kita yang menggunakan kaedah pendekatan tersebut. Boleh kita buat grup-grup dakwah ke arah kerja-kerja tu. Jadi yang keempatnya, kelimanya, itu media. Media sekarang ni cukup luas. Jadi kita boleh buat kumpulan pertamanya, iaitu Islam,
ataupun objek dakwah. Keduanya da'i, pendakwah. Ketiganya mad'u, orang yang kita dakwah. Yang keempatnya uslub dakwah, method, approach, pendekatan. Dan keempat sekali, kelima tuan-tuan, media. Media untuk kita sampaikan dakwah. Media yang lama kita teruskan. Kuliah kita, khutbah kita, ceramah kita, itu kita terus. Kita tambah dengan media-media baru ni. Yang ada pada hari ini. Kita tambahkan lagi. Luaskan lagi. Bila makna kata media dia lagi, banyak media dia, maka peluang untuk menarik orang lagi besar lah. Macam kita kata dengan kai. Kai mungkin boleh tarik pancing seorang seekor ikan atau 2 ekor ikan. Tapi kalau jalak, lagi banyak. Kalau pukat, lagi lah banyak. Kalau pukat rimau, lagi banyak. Lagi dengan banyak lagi media-media dakwah ni, lagi banyaklah peluang untuk kita menarik orang kepada Islam. Tapi kena ingatlah, bila kawan tu dah terima Islam, kena tarbiyah dia pula. Itu masuk yang lain pula. Kerana PAS ni, perjuangan dia, gerakan Islam kita ni, gerakan dakwah, gerakan tarbiyah, dan gerakan siasah. Jadi bab siasah ni kita buat selalu dah. Bab tarbiyah pun kita ada usrah kita tiap minggu. Kan? Liqah fikri kita. Kemudian ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita banyak buka pusat-pusat tarbiyah. Ada pondoknya, ada tahfiznya, ada sekolah agamanya, ada banyak kan. Jadi yang korang ni kerja-kerja dakwah. Lepas tu saya nak berbetul tuan-tuan. Tolong faham elok. Kerja dakwah bukan beban pada ustaz saja. Tugas kita, tanggungjawab kita bersama. Semua ni pendakwah. Selagi kita mengaku kita pengikut Nabi Muhammad, kita pendakwah. Sebab itu tuan-tuan, Islam ketika Nabi di Mekah, yang banyak masuk Islam di tangan siapa? Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar. Kan? Ada juga yang masuk Islam makna di tangan Nabi. Tapi ramai juga sahabat-sahabat memeluk Islam di kalangan para sahabat. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita buat kerja-kerja ni. Kerja-kerja yang mulia ni. Kerja-kerja yang mulia, kerja-kerja yang dibuat oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah dia kata, apa yang diutarakan di atas tadi ni, iaitu dia kata, ditambah lagi dia kata, jadi buku dia ni, yang dia nak bincang ni, iaitu membicarakan perkara tadilah. Objek dakwah Islam, ni buku ni ada 2. Buku satu ni cerita bab Islam saja. Jadi Islam dalam ni bukan macam kita belajar hukum fiqh tu, kan? Bab taharah, bab najis-najis, dia tak macam tu, dia ambil yang kasar-kasar saja. Kalau mereka nak halusi, tu pergi kuliah, dengar kuliah di masjid atau di surau. Sebagai seorang pendakwah, dia ambil kasar-kasar saja. Dia punya, apa kita kata, falsafah dia saja. Tak ceritalah bab semayang, rukun semayang 13, tak ada dalam ni. Dia cerita bab apa kepentingan semayang, apa hikmah semayang, apa makna kata kebaikan semayang. Contohnya begitu. Bila konsep zakat tu macam mana? Di sudut ekonomi Islam. Jadi dia cerita cara mendasar saja. Jadi kalau orang nak tahu lebih halus, kena pergi kuliah lah. Nanti kita bawa dia pergi kuliah pula. Kan? Begitulah juga berkaitan dengan pemerintahan. Yang kasar-kasar saja. Nak lebih halus, ada kitab dia pula. Yang dikarang oleh para alim ulama. Jadi dia ada berapa tadi? Objek dakwah yang Islam. Buku 1 ni cerita bab Islam saja. Buku 2 cerita bab da'i. Iaitu pendakwah. Apa perlu supaya ada pada pendakwah. Mad'u. Orang yang kita nak dakwah. Kita kenal pasti. Orang yang kita nak dakwah tu, apa masalah dia. Supaya kita bagi dia ubat sesuai dengan apa sakit dia. Ketiga, approach, pendekatan. Pendekatan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masuk masjid, dia main kencing tu. Dia selak-selak seluar, dia pancut dalam masjid. Mak nak bagi nampak. Nabi Muhammad SAW kata jangan. Dia tak faham. Kita ni dia. Banyak pendekatan yang Nabi guna. Pendekatan iaitu dengan lembut. Pendekatan lembut ni dia lebih menyerap masuk.
daripada pendekatan-pendekatan kasar. Kita guna selembut yang boleh, sehikmah yang boleh, seelok yang boleh, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau kena kaedah cara dia, tercaya insya-Allah. Kemudian baru kita akan bicarakan bab media. Macam saya sebut tadi, media dakwah terkini dia jauh lebih luas daripada media dakwah dulu. Kita memanfaatkan semua media-media ni untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itulah 5 perkara yang akan dibahaskan. Yang pertama, buku 1, 2, 3, 4, 5 dalam buku 2. Saya tak tahu bila nak habis. Jadi tuan-tuan baca sendiri, insya-Allah bahasa dia mudah. Tuan-tuan boleh praktikkan terus. Saya mai sini ni untuk untuk kita kata bentang cara umum begitu sajalah, insya-Allah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, jadi dalam dia kata bahagian pertama dibicarakan tentang objek dakwah, yakni dengan Islam. Dan bahagian yang kedua tentang juru dakwah, da'i. Bahagian ketiga tentang penerima dakwah atau mad'u. Dan bahagian yang keempat tentang metod dan media dakwah. Dan diakhiri dengan satu penutup. Jadi inilah isi kandungan buku kita Usdulul Dakwah yang insya-Allah mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita yang bergerak dalam gerakan Islam ni. Kita bantu, cara kita nak bantu jemaah begitulah. Tolong sampaikan dakwah. Kalau bolehnya apa-apa yang dibuat oleh kerajaan kita di peringkat negeri dan persekutuan, mana kita sesuaikan. Bagaimana kita untuk menyebar luaskan kepada masyarakat dan rakyat supaya rakyat faham mana apa yang sedang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan untuk kebahagiaan umat manusia, umat Islam dan bukan Islam di tanah air kita ni, insya-Allah. Saya rasa cukup yang mampu saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ke? Cukup ada soalan yang tak jelas, tak faham? Faham ke semua no? Guna bahasa Kedah. Tak faham lagi. Apa balik bakal kabat bila ayat tujuh pusat. Bak-barian buluh. Kita faham, cuma kita nak buat je. Kadang-kadang jiran kita tuan-tuan sebelah tu semayang. Tak apa dak, kita tak pernah kerja nak dakwah. Tolonglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok buku Ustaz Mustafa Masyur. Dia pernah jadi mursyid ikhwan. Dia tulis satu buku dakwah fardiyah. Ini jarang kita buat, tuan-tuan. Dakwah fardiyah ni kita tackle individu, seorang-seorang. Terutama jiran kita. Dia kata bila kita nak dakwah, kita ada cita-cita, niat untuk dakwah dia. Yang pertama sekali mesti ada, kita kena pecahkan gap antara kita dengan dia. Macam kita dengan UMNO kan, gap dah pecah. Senang nak dakwah? Senang dah. Oh, dia main rumah saya, Ustaz. Besok Ustaz lapang tak? Pergi mana? Khutbah jemaat. Boleh. Kan senang dah. Alhamdulillah, di Perak, alhamdulillah. Banyak masjid kita boleh masuk. Berkat muafakat nasional ni. Jadi kita, kalau kita tuan-tuan bercita-cita nak dakwah seseorang, langkah pertama kata Ustaz Mustafa Masyur, kena pecahkan gap penghalang kita dengan dia. Bila ada gap, dakwah tak boleh masuk. Tak usah dakwah cantik macam mana pun, dia buat tak peduli lah. Tapi kalau kita dah mampu pecahkan gap dia tu, nak pecah lagu mana Ustaz? Lah, senang saja nak pecah. Jiran kita dipisahkan satu tembok ya. Assalamualaikum, salam. Pergi kerja ke? Memang kita tahu dia nak pergi kerja. Saja tanya. Tanya tu nak pergi pecah. Biar ada hubungan. Dia balik. Assalamualaikum. Baru balik kerja ke? Baru balik Ustaz. Tak apa, sihat. Ya. Jadilah. Kita nak pecah tu. Biar ada hubungan tu. Kan? Kita balik kerja. Pergi mana-mana. Beli pisang. Beli 2 ikat. Jangan beli sikat. Beli 2. Adik-adik.
Nak pisang. Ikat pisang Dia pergi kat mana? Mak. Ustaz Siddiq bagi. Lah, dia berkata Ustaz Siddiq cegah. Tak cegah pun. Dah mula dah tu. Satu hari tuan, jiran saya tu, hujan turun. Tengok gelap dah, hujan kenyang-kenyang dah. Isteri saya, tuan-tuan, saya suruh isteri saya pergi kutip. Di penyedia dia tak ada rumah. Kutip. Lepas tu saya suruh isteri saya lipat. Lipat suruh dia elok, lepas tu berserah kat dia. Terduduk tuan. Bila terduduk tu tak apa dah lah. Tak apa dah, boleh masuk dakwah dah, boleh masuk dah. Tu, dia nombor satu kena ada hubungan. Dengan orang yang kita dakwah tu kena ada hubungan. Kalau hang perhati kiri, aku perhati kanan, dakwah memang tak boleh masuk dah. Kan? Lah ni banyak dipecahkan dah. Kan? Pimpinan kita dah pecahkan. Gap ni dah pecah dah. Kerja kita nak dakwah orang ni. Tengok, saya tak tahulah tapi berkat mesyuarat, jumpa selalu dengan pimpinan UMNO, dah lahir orang macam Anwar Musa. Dulu macam ni lah, fikrah dia. Dulu saya tak nampak macam ni. Sekarang dah mula dah, kita nampak dah. Kemungkinan berkat dakwah tu dah. Sembang-sembang, bincang-bincang dah masuk dah benda tu. Jadi kalau tuan-tuan ada cita-cita nak buat kerja ni, buatkan hubungan mesra dengan jiran sebelah rumah. Kalau dia tak semayang, jangan sentuh lagi bab semayang. Cerita bab mati dulu. Bila mati jumpa apa? Dalam kubur ada apa? Sakatul maut tu macam mana? Malaikat ambil cabut nyawa tu apa lagu mana? Baca. Kita kena banyak pembacaan. Biar dia dengar dia nak gerun tu. Lepas tu, barulah cerita. Soalan pertama yang akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, kita boleh jawab lah. Tak boleh. Dia kena belajar tentang Tuhan. Bab akidah. Kita masuk jawab. Lepas tu baru cerita semayang. Jangan tutup aurat bila semayang je. Tutup aurat ni luar semayang pun kena tutup. Baru cerita aurat. Pelan-pelan. InsyaAllah tuan. Lah, dia cengih pada kita hari. Dia buat pasal. Ini tu cara. Jangan gopoh. Perlahan-lahan. Dulu kita gopoh. Tak berubah karat hijau, karat biru. Kita cop dia karat, memang tak boleh masuklah dakwah dah. Kerja nak ubah hati manusia ni Allah. Jadi kita kena sabar, kena guna pendekatan yang betul. InsyaAllah tuan, doa pada Allah Ta'ala. No? InsyaAllah. Selamat tuan-tuan buat kerja ni semua. Kerana madu'u tuan-tuan keliling rumah. Keliling pejabat kita, dalam pejabat kita, tempat kerja kita. Di mana kita duduk, di situ madu'u kita berlambak-lambak. Takkanlah tuan-tuan setahun nak tarik seorang tak boleh. Ni apa? Dari selling yang boleh tarik. Kempen barang jualan pa boleh. Takkan nak tarik orang berislam seorang tak boleh. Tuan-tuan bayang kalau semua buat kerja ni 1 juta orang alipat. Kita buat pada sekarang, tarik seorang sudah setahun. Tahun depan 2 juta. 10 tahun 10 juta. Tak hebat lah. Hebat lah. Dia tak? Jadi kita nak buat kerja-kerja kita insyaAllah. Boleh faham tak? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha duha'uk. Wal baha baha'uk. Wal quwwata quwwatuk. Wal qudrata qudratuk. Wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Wa in kana mu'assaran fa'isirhu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.